Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini Ringkas TVS. Kerajaan Negeri Sarawak akan memberi insentif kepada 2 murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Temong yang berjaya menggondol anugerah Best Film by Popular Jury di Festival Filem Sekolah-Sekolah Antarabangsa Alvorada baru-baru ini. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amar Michael Manyin Jawong, insentif itu adalah sebagai ganjaran atas pencapaian cemerlang mereka yang sememangnya membanggakan Sarawak. Megres Sawit dan Nabiatul Dania Zulfika meraih anugerah itu bagi animasi filem pendek mereka dalam kategori sekolah rendah menerusi karya bertajuk Batu Bijanji yang bermaksud batu perjanjian dalam dialek Bidayuh Bisadong. Manyin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk berkata, SK Temong adalah antara sekolah rendah terbesar di kawasan itu dan mempunyai kira-kira 200 murid. Sempena 200 tahun aktiviti Perlombongan Emas di Bau, sambutan ulang tahunnya telah dicadang untuk diadakan pada penghujung bulan Disember. Perkara ini didedahkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinab. Katanya aktiviti perlombongan di daerah itu telah bermula sejak tahun 1820 Masihi dan tahun ini merupakan abad kedua. Mengulas lebih lanjut, katanya pada Selasa lalu satu simposium telah diadakan bagi membentangkan sejarah perlombongan emas di Bau yang dihadiri oleh ahli sejarah, pihak Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan serta pihak muzium. Tambahnya, pada sambutan itu kelak akan diadakan pameran mini mengenai perlombongan emas di Bau yang akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Daerah Simunjan akan terus membangun dengan pelaksanaan pelbagai projek di bawah Majlis Daerah Simunjan MDS dan agensi-agensi lain. Menurut Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Narudin Majais, pelbagai projek sedang dan akan dilaksanakan di Simunjan pada tahun hadapan dengan anggaran peruntukan keseluruhan sebanyak 1 bilion ringgit. Dedahnya, pembinaan jambatan gedung yang dijangka siap dalam tempoh 3 tahun merupakan projek game changer yang akan mengubah lanskap Simunjan serta taraf kehidupan penduduk di daerah itu. Katanya, Simunjan juga tidak terkecuali dari menerima projek pembangunan di bawah Rista yang turut dilaksanakan di kawasan Dun Gedong, Sebuyau dan Balai Ringin berjumlah 800 juta ringgit. Seorang gadis antara 6 individu yang ditangkap apabila disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah di Kuching sepanjang minggu lalu. Seramai 7 anggota beserta sebuah jentera dikerahkan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba berusaha memujuk mangsa sementara peralatan menyelamat disediakan. Ketika mangsa sedang leka berbual, anggota penyelamat bertindak menerkam mangsa dari bilik sebelah. Operasi menyelamat berjalan lancar dan mangsa tidak mengalami apa-apa kecederaan. Pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan kontraktor telah mengambil langkah yang disebut sebagai plan catch-up untuk mempercepatkan pembinaan jambatan Marudi, kata Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datu Dr. Peguam Manggil. Peninjauan projek turut dilakukan agar projek dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan kerajaan. Pada 11 hari bulan, saya telah mengadakan satu perjumpaan dengan pihak JKR dan juga kontraktor jembatan Marudi oleh kerana pembinaan jembatan ini adalah lewat dari jadual yang telah ditetapkan. Jadi saya mengambil berat tentang perkara ini oleh kerana ini adalah harapan rakyat di Marudi yang mereka telah nanti-nantikan selama ini. Dan saya telah diberi jaminan bahawa pihak kontraktor akan melaksanakan satu catch-up plan dan
Susulan daripada ini, saya akan mengadakan satu lagi perjumpaan pada 9 hari bulan Januari untuk menentukan bahawa apa yang telah mereka janjikan, iaitu cash up plan, telah dilaksanakan. Itu satu. Kata beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, beliau berpuas hati melihat projek rakyat dan projek RTP sebagai contoh estet perindustrian mini yang kini siap sepenuhnya. Selain itu, projek waterfront serta projek benteng yang menelan perbelanjaan 6.3 juta ringgit juga kini telah mencecah 60%. Kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan untuk membina Dewan Serbaguna di dekat masjid di Marudi juga. Jadi ini adalah usaha saya untuk menentukan bahawa projek tertentu dilaksanakan seharusnya mengikut jadual dan mengikut spek-spek yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seorang gadis antara 6 individu yang ditangkap apabila disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah di Kuching sepanjang minggu lalu. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintenden Merbin Lisa, ke-6 suspek berusia antara 21 hingga 35 tahun ditangkap dalam operasi berasingan di 3 lokasi berbeza sekitar Kuching. Pihak polis berjaya merampas dadah yang dianggarkan seberat 6.54 gram dalam operasi pertama, 68.55 gram dan 5.17 gram dalam operasi kedua dan 5.20 gram dalam operasi ketiga yang bernilai RM8,546 secara keseluruhan. Dedahnya, kesemua suspek memperolehi bekalan dadah itu melalui aplikasi telefon dan setelah membuat pembayaran melalui transaksi bank, bekalan dadah akan dihantar oleh pengedar tempatan di tempat yang ditetapkan. Kesemua suspek ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 38B, Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki nyaris maut apabila pacuan 4 roda yang dipandunya terlibat dalam kemalangan Kendiri kira-kira jam 9 malam pada Ahad. Ketika pihak bomba tiba di tempat kejadian, mangsa didapati masih dalam keadaan sedar cuma tidak mampu menggerakkan dirinya akibat tersepit. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Sarawak, mangsa diserahkan kepada pihak ambulans selepas berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba. Mangsa disahkan mengalami kecederaan pada bahu kirinya dan dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Itu saja buat masa ini. Saya Connie Grace dan saya Kenep.